My Suara FM. Okey, waktu sekarang ni 2:86 petang dan seperti yang DM janjikan bersama dengan anda bahawa kita sudah pun bersama dengan tetamu kita di My Suara FM ketika ini untuk segmen Gen Y dengan tajuknya DM dah beritahu tadi, tajuknya Ukhuwah Belia. Kita ucapkan selamat datang kepada panel kita saudara Muhammad Ismail alias apa khabar? Terima kasih, Alhamdulillah. Okey, dan Ismail merupakan naib pengerusi JPMS Selangor di bawah Jawatankuasa Keagamaan dan Kerohanian itu di Parlimen Belia. Ya, saya. Merupakan salah seorang daripada Parlimen Belia. Dan juga petang ini dalam 1 jam yang ada ini kita akan bersama dengan Ismail untuk berbicara tentang Ukhuwah Belia. Seperti yang DM katakan tadi, sekiranya anda ada sebarang persoalan nak tahu berkenaan dengan Ukhuwah Belia ini, adakah Ukhuwah Belia ini satu persatuan ke, atau satu ikatan ke, atau kita nak cerita pasal ukhuwah di kalangan belia ke, itu nanti kita nak tahu juga penjelasan daripada Ismail sendiri, mungkin daripada pandangan beliau sendiri yang daripada belia kan. Ismail umur berapa ya sekarang? Pada tahun ni saya 31. 31. Oh, baru masuk 3 series. Tak apa, 3 series kata kita lambat lagi nak mencapai 15 ke 30 tahun belia. Boleh lagi. Ya. Okey, dan juga kepada anda yang nak bertanyakan sebarang soalan, silalah ke fanpage My Suara FM di www.facebook.com/mysuarafmradio dan insyaAllah sebarang persoalan anda akan dijawab oleh Ismail nanti. Mana yang terjawablah. Mana yang terpilih nanti baru kita akan tanyakan soalan tersebut. Jadi pastikan anda terus stay tune bersama dengan kami di My Suara FM. Okey, buat pertamanya kita nak ucapkan selamat berpuasa lah. Macam mana hari ini? Hari kedua berpuasa ni? Ya, Alhamdulillah. Sangat teruja lah bila kita nak sambut bulan puasa ni. Setiap tahun, saban tahun kita orang kata bulan yang antara bulan yang dinantikan lah. Bulan Ramadan. Itulah dia kemenangan Ramadan itu. Macam kata DJ juga, kita harus memberikan Ramadan itu juga sebagai satu bulan kemenangan juga. Selain daripada hari raya ni. Okey, kita nak cerita tentang Ukhuwah Belia. Mungkin Ismail boleh jelaskan sedikit introduction berkenaan dengan tajuk kita pada petang ni. Okey, terima kasih kepada My Suara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucapkan terima kasih lah sekali lagi kepada My Suara FM kerana beri kesempatan pada petang ni untuk saya berkongsi sikit lah berkenaan dengan Ukhuwah Belia. Sebelum saya teruskan ataupun berbicara tentang Ukhuwah Belia ni, sebenarnya pelibatan belia saya ni sebenarnya kalau ikutkan sejarahnya secara tak sengaja. Tak sengaja ya? Tak sengaja. Orang kata dulu time zaman remaja tu suka-suka lah. Okay. So saya terima kasih lah kepada pimpinan belia hotel-hotel belia tempat saya lah. Yang mana beri peluang untuk kita generasi muda untuk berpartisipasi dalam organisasi lah. Okay. Jadi kalau nak ikutkan umur saya sekarang ni 31. Okay. Jadi bermulanya saya dalam dunia kebeliaan ni lah. Sejak umur saya 15 tahun. Wow, muda lagi lah. Jadi orang kata 15 tahun yang lepas tu ya. So campur tolak, kira kata dah 15 tahun lah saya dalam dunia kebeliaan ni. Dan jadi Alhamdulillah selama 15 tahun ni banyaklah pengalaman, banyaklah cerita suka dan duka yang kita gain lah, terima daripada persatuan berpartisipasi bersatuan ni. Jadi Alhamdulillah lah banyak sangat yang saya belajar sebenarnya, yang selama 15 tahun ni beri semangat pada saya. Yang pertama, yang kedua bagi pengalaman hidup sebenarnya. Untuk kita apply dalam keluarga, dalam bermasyarakat juga. Jadi saya suka sangat berkenaan dengan tajuk Ukhuwah Belia ni sebab di sinilah saya jumpa passion saya ataupun benda yang saya sangat suka lah. Di sinilah saya jumpa apa yang sebenarnya saya sangat suka untuk lakukan, khususnya dalam dunia kebeliaan dan kemasyarakatan ni lah. Jadi selama 15 tahun ni, kalau rakan-rakan belia saya ni selalu, kalau yang dekat dengan saya ni, dia akan
kenal saya ni dengan apa perkataan semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan. Ya, saya selalu membawa semangat kebersamaan ni dalam mana-mana tempat lah. Mana-mana platform yang saya bawa, saya akan bawa semangat kebersamaan ni dahulu sebelum kita cerita apa yang kita nak bawa kemudian. Jadi kalau semangat kebersamaan, ukhuwah ni tak ada di antara kalangan kita, jadi maknanya kita ni buat ni maksudnya ada agenda tersendiri lah. Maksudnya ada masing-masing buat ada kepentingan sendiri dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya apply ni dalam persatuan belia. Ada beberapa persatuan belia dan alhamdulillah 2014 atas semangat kebersamaan ni kita dinobatkan sebagai salah satu persatuan yang telah diangkat sebagai Johan Persatuan Anugerah Perdana Belia peringkat Negeri Selangor, Johan. Dan di peringkat kebangsaan nombor 2 naib Johan. Dan apa yang lebih menarik tentang persatuan yang kita bawa dan kita terapkan tentang semangat ukhuwah kebersamaan ni. Apa yang menarik tentang persatuan yang menjadi juara peringkat Negeri Selangor dan naib Johan peringkat kebangsaan ni, mereka adalah persatuan independen. Independen dan dari segi dananya kena cari sendiri, programnya kena create sendiri dan sebagainya. Tetapi panel yang menilai pada ketika itu mereka melihat sumbangan kami dalam dunia kebeliaan dan juga kemasyarakatan. Jadi saya fikir itu adalah satu model ataupun satu perkara yang orang kata terbukti untuk kita, kalau boleh kita apply di mana-mana tempat saja pun. Jadi maknanya dari segi organisasi ni kita terapkan dulu semangat kebersamaan, ukhuwah di kalangan belia. Maknanya setiap dari kalangan belia ni perlu, orang kata, kalau suka sama sikit, kalau sukar kita sama-sama buat. Maksudnya dari segi segala aspek pun kita kongsi bersama. Jadi itu mungkinlah sedikit mukadimah lah tentang, orang kata, perbincangan kita pada petang ni. Right, itu dia macam ada ustaz cakap ni. Nak share dengan Okey, kita akan sambung lagi sebentar nanti berkenaan dengan tajuk kita, ukhuwah belia. Terus bersama dengan MySuara FM. Okey, masih lagi bersama dengan kami di MySuara FM bersama dengan panel kita Muhammad Ismail Alias yang merupakan naib pengerusi GPMS Selangor. Okey, bila kita nak tahu berkenaan dengan kebersamaan ini kan, untuk nak buat kerjasama, nak mengukhuwahkan belia ini, pastinya ada cabaran. Betul. Sebelum sehingga dapat anugerah tu. Mungkin boleh kongsikan sedikit antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh persatuan itu sendiri. Okey, terima kasih. Memang sebenarnya kalau kita cerita tentang, apabila kita cerita tentang kejayaan, kisah kejayaan, dah pasti kita rasa macam indahnya, bestnya perjalanan. Tapi sebenarnya kan? Tetapi realitinya adalah sebenarnya pasti ada nilai yang perlu kita bayar untuk mendapat apa yang kita nak. Contoh kalau kita nak mendaki Everest lah contohnya. So kalau kita mendaki setengah puncak tu, kita boleh tengok hanya pemandangan yang biasa-biasa. Tapi kalau kita boleh mendaki sampai ke puncak, seluruh pemandangan boleh kita lihat. Jadi maksudnya lagi besar pencapaian kita, lagi besarlah dia punya pengorbanan yang perlu kita letakkan, yang perlu kita, orang kata, bayar untuk dapat benda tu. Jadi dalam pengalaman saya untuk nak bina lah kesatuan ataupun ukhuwah ataupun kebersamaan di kalangan belia ni, khususnya dalam dunia sekarang ni yang lebih mencabar lah. Kalau kita tengok balik dalam 10-15 tahun dulu, lebih senang. Sebab apa? Setiap kampung-kampung ataupun kawasan-kawasan ni, kira mereka ni dah memang senang nak disatukan sebab tak ada unsur-unsur yang macam sekarang dah ada Facebook, sekarang dah ada program ini, program itu, macam-macam. Jadi cabarannya adalah bila kita nak satukan komiti kita ni, kejap-kejap kadang-kadang mereka ni ini ada program ini ada program ni. Jadi nak gather kan, nak satukan tu dia jadi satu masalah besar. Sebab apa? Satu cabaran yang utama adalah minat mereka ni lain-lain. Golongan belia ni, satu perkara yang kalau kita boleh buat, kita boleh satukan belia ni adalah apabila kita menyelami minat mereka. Contoh dalam pengalaman saya lah, untuk buat kita nak kumpulkan belia-belia ni, nak jadikan dia satu, orang kata setiap orang tu rasa inilah persatuan kami. Bila nak sampai tahap macam tu memang susah nak buat. Yang pertama kita buat adalah remaja ni suka futsal, contoh. Kita pun lah tiap minggu lah kita ajak dia punya main futsal. Sebab saya ni persatuan di bandar kan, kita duduk di bandar, jadi pinggir bandar. Jadi itulah antara sukan yang popular lah di kalangan remaja. Jadi bila kita nak start
tarik minat mereka, kita kena menyalami apa yang mereka suka. Jadi kita buatlah program futsal. Kadang-kadang sebab kita persatuan independen, bajet pun tak besar, kadang-kadang tak ada. Jadi apa yang kita buat adalah kita keluarkan duit poket kita sendiri, kita sebagai pengerusi dan sebab kita bantu mengerusi lah. Buat program futsal contohnya, setiap minggu kita bawa dia orang pergi main futsal. Daripada situ kita sebenarnya nak ada hubungan di antara mereka. Sebab kita bukan berurusan dengan komputer ataupun mesin yang kita set dia akan jadi. Tak, kita berurusan dengan manusia yang ada jiwa. Jadi kita nak kena selam dan faham jiwa mereka. Berpeluh ketiak saya kata. Nak kena faham. Jadi kita pun mainlah futsal dan sebagainya, bola. Lepas tu lagi ada satu aktiviti yang kita selalu buat lah sebelum ni. Iaitu golongan muda ni juga suka orang kata hiking. Sekarang musim. Musim sangat. Muda suka sangat dia. Jadi macam saya ni bukanlah hobi saya untuk nak panjang-panjang gunung lagi kan. Jadi oleh kerana sebab apa? Sebab kita orang kata matlamat kita tu silaturahim. Jadi kita pun yang tak suka ni terpaksa lah dalam keadaan terpaksa suka. Ada kena beli beg, kena beli kasut, kena beli kemah dan sebagainya kan untuk. Tapi kita orang kata bila kita buat program macam tu, dalam masa yang sama kita slot in kan program-program yang membentuk jiwa mereka. Kita cerita tentang kebersamaan, kita cerita kenapa perlu kita bersama, kenapa perlu kena kita berpersatuan dan sebagainya. Kerana banyak manfaat lah dalam berpersatuan ni sebenarnya. Dan alhamdulillah lah, selama 15 tahun saya dalam dunia kebeliaan ni, banyak benda-benda ataupun perkara-perkara yang kita bantu ahli-ahli kita. Contoh, bukan setakat dalam program-program biasa aja. Even di tempat saya, kalau nak buat kenduri kahwin tu, saya ingat Ranggah tu yes. Itulah. Peranggah betul-betul ya, juga. Benar. Kita mesyuarat kan dengan ibu dan ayah masyarakat kampung, kita mesyuarat. Jadi orang kata penangan beliau ni kalau kenduri, saya di tempat saya tu ada satu-satunya saya ingatlah kampung ataupun kawasan di pinggir bandar yang masih menjalankan gotong royong. Dekat mana tu? Di Ampang. Kampung Bukit Sungai Putih Ampang. Kampung Bukit Sungai Putih. Saya pun orang Ampang juga. Nanti boleh kita boleh ada masa boleh singgah sana. Memang orang Ampang memang bagus. Kawasan Lima DM sendiri pun walaupun kami tinggal di apartmen, tetapi alhamdulillah sebab kebanyakan daripada mereka tu adalah orang-orang yang muda. Walaupun muda bekerja, yang baru-baru berkahwin, tapi diorang bila ada gotong royong saja, diorang akan pakat-pakat turun. Itu susah nak dapat tu dekat bandar ni. Betul. Sebab bila kita nak sediakan satu golongan belia yang ada mindset yang macam tu, yang ada fikiran macam tu, maksudnya bukan saja dia dalam dunia dia saja, dia juga melihat kepada masyarakat, kebergantungan dia masyarakat. Maksudnya saya bagi tahu kepada rakan-rakan belia saya, kita berada dalam satu tahap yang begini bukan kerana kehebatan kita, tetapi oleh sokongan dan dukungan daripada masyarakat juga. Kalau mereka tak bantu, kalau mereka tak support kita, masa kan kita boleh berdiri dalam peringkat masyarakat. Dalam masyarakat, diterima pula masyarakat. Dan alhamdulillah lah kita tengah buat program ni supaya dia jadi satu budaya. Bukan senang nak tarik minat pemuda sekarang, belia sekarang, remaja sekarang untuk berada dalam satu situasi yang begitu. Sabtu Ahad kena kalau ada kawan nak cuti tu, kita dah siap-siap, kita sendiri yang tak bukan majlis kita pula dah kena set jadual. Okey, hari ni tak boleh buat apa-apa, ini kena tolong kawan ni kenduri ni. Kan turun tangan, kita buat t-shirt dan macam-macam lah, seronok-seronok je. Tapi kemanisan dia tu bukan tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata lah. Sebab apa? Hubungan yang dah terjalin tu dia seolah-olah macam dah adik-beradik. Bila kenduri kawan kita tu dah macam kenduri keluarga kita yang pula. Bukan kita datang sebelum majlis, kita datang sehari sebelum majlis. Tengok silap ada bulan seminggu sebelum majlis. Kita sebab apa dalam komuniti kita memang ada sediakan ahli jawatan yang mana kawan-kawan nak kenduri. Contoh, bukan kenduri saja, kalau ada kematian dan sebagainya, mereka ni, tim ni, dia akan datang dulu tengok pergi jumpa keluarga. Apa masalah? Apa yang kita nak bantu, nak kemas rumah ke kan? Ataupun kalau ada kematian, apa benda nak uruskan dengan masjid, surau dan sebagainya. Jadi, dan alhamdulillah yang kita ada that kind of
persatuan yang ada komiti yang macam tu. Even kalau ada kematian, alhamdulillah kita boleh membantu untuk menguruskan jenazah, mandi jenazah sana. Itu orang kata fardu kifayah. Walaupun tak semua orang perlu mempelajari fardu kifayah, tapi sekarang ni kalau tiap-tiap orang tahu, bahkan seorang tahu dalam satu grup tu, alhamdulillah kan, dalam satu kampung pun kita harus ada, wajib ada orang yang tahu tentang fardu kifayah kan. Itu dia panjang lebar berkenaan dengan ukhuwah ni. Dan banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan berkenaan dengan ukhuwah belia ni, tapi kita berhenti rehat dulu. Yang Hanana daripada UNIC. Okey, terus bersama dengan My Suara FM lagi. Dan juga kita nak tanyakan jugalah kepada Ismail, mungkin sebelum ni pernah dah pun membuat beberapa program yang mungkin program itu adalah satu pengalaman manis atau pahit yang boleh dikongsikan bersama. Okey. Ada program ada pendengar pahit manis tu kan? Betul. Tadi kita cerita tentang suka duka dalam cabaran. Dan sekarang ni mungkin kita boleh share sikit tentang apakah perkara yang paling manis lah. Saya rasa selama 15 tahun pelibatan saya dalam dunia kebudayaan ni, dan pengalaman tersebut adalah pada tahun 2015 hujung tahun lepas lah. Kita berjaya merealisasikan satu program yang kita namakan sebagai Kembara Haramain Erti Sebuah Cinta. Tajuk macam tajuk buku lah. Itu. Dan sekarang saya tengah berusaha untuk siapkan satu penulisan buku berkenaan kisah perjalanan Kembara Haramain itulah. Jadi Kembara Haramain ni kita bawa 83 ahli persatuan. Okey. Termasuk ayahanda dan ibunda kita menunaikan umrah pada 18 hingga 31 bulan 12 2015 yang lepas. Kita touchdown di KLIA 1 bulan 1 lah. Jadi satu, saya rasa lama tu 2 minggu Yes, lama juga. Jadi kita dibantu oleh travel agency yang sangat memahami lah tentang hasrat kita nak bawa. Saya rasa the moment yang paling best apabila kita dalam berpersatuan ni adalah kita dapat bersama-sama membawa sahabat-sahabat kita kan, yang sama-sama membesar dengan kita, jiran-jiran kita yang dalam persatuan itu, kita bawa bersama-sama mengerjakan umrah, mengerjakan ibadah umrah. Dan apa yang menarik juga tentang kembara ni, saya rasa satu orang kata miracle lah, keajaiban lah. So saya cakap sebenarnya cerita tentang ukhuwah dan kebersamaan pada petang ni sebenarnya nak memberi inspirasi sebenarnya kepada ramai persatuan ataupun organisasi yang berada di luar sana, bahawa kebersamaan ataupun ukhuwah ini adalah satu senjata yang paling kuat sebenarnya. Yang mana apa saja impian yang kita nak, kalau kita tetap bersama, maka apa pun yang kita impikan, walaupun pada mulanya kita nampak mustahil, tapi dengan berkat kebersamaan, silaturahim, ukhuwah tu, maka setiap halangan tu diterobos dengan begitu senang sekali. Jadi menarik tentang rombongan Kembara Haramain 2015 yang kita laksanakan tempoh hari. Bayangkan 83 orang pergi waktu time peak season. Waktu memang time puncak lah sebenarnya. Hujung tahun tu kan, kamu cerita sekolah semua kan. Jadi penerbangan dijangka di Dakar lah. Di Dakar kita kena stay dalam 4 jam lah. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita lewat 18 hari bulan 12 tu, kita lewat sebenarnya penerbangan sebenarnya pukul 5 tapi delay pukul 6. Sebenarnya Allah bagi kita delay 1 jam, dia mudahkan urusan sampai ke Jeddah, sampai ke Madinah. Macam mana tau? Sepatutnya pukul 6 pukul 5 kita pukul 6 kita terbang transit di Dakar, sepatutnya 4 jam. Tetapi apa yang menarik tu, saya cakap mereka, saya pun tak boleh nak jelaskan dengan kata-kata. Bila kita turun je, terus keluar, ambil boarding pass, terus naik dalam kapal terbang tu, hanya 83 orang kita je yang tak cukup lagi. Okey. Sepatutnya transit 4 jam. Transit 4 jam tu dia menunggu 83 orang dia. Dia orang pula sebab passenger lain semua dah ada. Tinggal kita je 83 ni tak ada. Jadi kita touchdown je, turun, kita ingat kena tunggu lagi 4 jam. Ambil orang dah panggil dah. Ambil boarding pass, turun masuk kapal terbang, terus take off. Sampai di Jeddah pula. Dalam keadaan yang peak season tu.
83 orang ni sepatutnya kalau ikutkan waktu tu, kita tanya pengalaman-pengalaman yang dah pergi sebelum tu, yang baru balik. Dia kata rombongan dia tersangkut mungkin dalam 6 jam, 7 jam kat airport haji dan umrah ni. Begitu ketat dekat sana. Tapi alhamdulillah kita sampai solat subuh, siap-siap terus keluar airport. So maksudnya kurang daripada 2 jam je kita tunggu di airport. Grup-grup lain hampir 6 jam, 7 jam kena tunggu. Lepas tu kita terus ke Madinah. So tu saya rasa macam satu benda yang di luar jangkauan kita lah. Jangkaan kita lah. Kita merancang, Allah juga merancang, perancangan Allah lebih baik. Tapi alhamdulillah, tapi sebenarnya saya rasa berkat orang kata kebersamaan kita lah, keikhlasan kita, berkat sabar. Dan juga dia tadi Ismail juga ada berkongsi bahawa rombongan ini kebanyakannya menggunakan duit sendiri dan bayar installment. Macam mana? Okey. Jadi sebenarnya program ni diilhamkan sewaktu kita menang anugerah perdana peringkat kebangsaan tu lah. Jadi kita dah start letaklah matlamat bahawa kita nak buat satu program yang namanya Kembara Haramain. Maksudnya kita bawa umrah ni lah, bawa peserta-peserta umrah ni. Jadi alhamdulillah berkat kebersamaan itu, dan kita dah letak matlamat. Kita letak matlamat, apa pun jadi, kita dah set setahun akan datang waktu tu, 2014, tahun akan datang kita akan kerjakan, kita akan buat satu program ni lah. Jadi alhamdulillah kita start kumpul dana. Dan apa yang menarik tentang program ni, kita tak gunakan satu pun pembiayaan kewangan daripada institusi perbankan lah. Maksudnya kita gunakan sumber tu kita dapat daripada tabungan daripada persatuan sendiri, duit tabungan persatuan. Dan kemudiannya kita buat kita tak buat sponsorship. Tak buat kadang-kadang orang tanya kenapa buat tak buat sponsorship dan sebagainya. Saya cakap macam ni, sebenarnya kita ni golongan belia sekarang ni, saya tak nak dia dididik dengan keadaan meminta-minta. Kita ada tenaga, gunakan tenaga tu, dan hasil upah tu masukkan dalam tabungan umrah tu tadi. Jadi kita berurusan dengan beberapa kementerian dan jabatan-jabatan yang sanggup nak bagi kita program. Maksudnya kita manage program itu. Jadi hasil daripada pengurusan tu, sebahagian dana tu kita masukkan dalam persatuan ni macam buat event jugalah. Jadi kita cari apa sahaja idea ataupun apa sahaja program yang boleh kita laksana. Jadi hasil daripada dana tu kita masukkan dalam tabung. Dan sebenarnya motif utama saya tak buat sponsorship ataupun kami tak buat sponsorship adalah kerana kita nak tunjuk bahawa kita ni tenaga belia. Kita bukanlah satu bangsa belia hari ini yang suka meminta-minta untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita nak, kita buat, kita usaha sendiri, dan sebagai balasannya upah itu yang kita itu alhamdulillah. Jadi bila kita ada semangat macam tu, kita dalam masa yang sama kita bukan saja berjaya buat program, tapi kita berjaya didik belia-belia kita ataupun ahli-ahli kita supaya ada mindset yang begitu. Maksudnya bukan jadi belia yang lemah. Selagi ada tulang 4 kerat, gunakan sehabis baik. Gunakan sehabis baik. Sebab apa? Bila kita faham benda ni, bila kita boleh apply dalam kehidupan kita, maksudnya kerajaan dah bagi macam-macam bantuan dan sebagainya, guna benda tu untuk majukan diri, ekonomi keluarga dan sebagainya. Jadi alhamdulillah bila masing-masing bekerja buat program dan sebagainya, dan alhamdulillah dana tu kita satukan dan kita kumpulkan. Dan setiap daripada ahli ni dia seolah-olah meminjam daripada persatuan lah. Kita bantu dia, lepas tu balik dia bayar balik tanpa interest. Maksudnya kalau dia pinjam RM1, bayar RM1 lah. Jadi tabung tu bila penuh besok, kita bagi peluang kepada kawan-kawan atau sahabat-sahabat lain yang mana tak sempat untuk pergi untuk program yang kita buat tempoh hari tu, dia tak dapat bersama. Jadi kita bagi peluang kedua orang lain pula. Jadi benda tu orang kata sekali je, one time je, one off punya dana, lepas boleh guna untuk sahabat-sahabat yang lain pergi. Jadi saya rasa itu antara satu usaha yang saya rasa bagi manfaat kepada ramai orang. Maksudnya sumbernya terhad tetapi boleh dikitar. Kan, maksudnya habis tabung balik
yang tu tabung balik penuh, bagi balik pada kawan-kawan yang mana belum pergi. Jadi inilah proses tu akan berterusan sehingga seterusnya nanti. Itulah saya rasa yang itulah antara satu usaha yang saya rasa banyak bagi manfaat lah kepada belia di kawasan saya. Okey, itu dah penjelasan panjang lebar. Dan juga kita harapkan juga apa yang dilakukan oleh persatuan ini dan apa yang dijelaskan oleh Ismail ini berkenaan dengan ukhuwah belia, kita harapkan persatuan-persatuan di luar sana yang terdiri daripada belia-belia mengikut langkah ini. Bukan semata-mata untuk menang anugerah, tapi sekurang-kurangnya orang kata kebersamaan ataupun rasa geng itu dapat menjadikan anda semua sebagai belia yang berwawasan lah. Betul. Kita nakkan supaya belia kita ni macam yang Ismail katakan tadi, jangan jadi belia yang meminta-minta, berusahalah dengan tenaga empat kerat yang kita masih lagi ada kan. Betul. Okey, dan terima kasih sekali lagi kepada Ismail kerana sudah datang ke MySuara FM berkongsi tentang tajuk ni. Sebenarnya kalau nak cerita pasal tajuk ukhuwah belia ni memang tak habis tau, 1 jam. Panjang cerita dia. Dan mungkin ada pesanan daripada Ismail sendiri. Okey, terima kasih sebenarnya kepada MySuara FM yang bagi peluang lah untuk saya orang kata beri inspirasi lah, share sebenarnya bukan untuk mencari populariti, tetapi saya rasa kalau perkara ni boleh saya share kepada ramai orang, jadi ramai persatuan-persatuan di luar sana yang boleh menjadikan orang kata inspirasi kepada mereka. Maksudnya lebih banyak kebaikan yang boleh yang buat di luar sana. Dan yang terakhir lah, saya selalu berpegang kepada prinsip hidup saya. Saya suka kata-kata Hamka ni. Dia kata tugas kita bukan untuk berhasil, tetapi tugas kita adalah untuk mencuba. Kerana dalam mencuba kita tahu cara bagaimana untuk berhasil. Saya pegang kata-kata itu. Dan satu lagi, maksud hadis daripada Nabi SAW, maksudnya lebih kurang macam inilah, manusia yang terbaik di kalangan manusia adalah manusia yang banyak memberi dan menambah nilai hidup kepada ramai orang di sekeliling. Jadi dengan falsafah itulah saya pegang dan saya jadikan dia sebagai satu penanda aras untuk saya terus menyumbang bukan saja peringkat belia, tapi juga kepada masyarakat di sekeliling lah. Jadi saya rasa, saya doa pada Allah Ta'ala supaya kita sama-sama diberikan peluang untuk terus berkhidmat, terus berbakti, terus memberi manfaat kepada ramai manusia di luar sana. Mudah-mudahan kita tergolong dalam apa yang Nabi sebut sebagai manusia yang terbaik di kalangan manusia adalah manusia yang banyak memberi dan menambah nilai hidup ramai orang di sekelilingnya. Jadi itu sajalah perkongsian daripada saya. Saya harap kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Jadi saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada sesiapa yang mendengar, dan insya-Allah sama-sama kita menambah kebaikan dan memberi manfaat kepada orang ramai, insya-Allah. Okey, itu dia. Alright, dan diharapkan anda semua kita dapat sedikit pengajaran dan juga manfaat daripada perkongsian kita petang ini. Dan untuk yang lainnya, teruskan bersama dengan MySuara FM. Sebentar nanti jam 3 petang, berita ringkas MySuara FM akan menyusul.